Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Auni binti Muhammad Syarif. Saya akan menerangkan tentang kepentingan adab dan etika dalam kehidupan bersosial. Adab dan etika dalam kehidupan bersosial mempunyai pelbagai aspek. Antaranya, adab berjiran, adab bermasyarakat dan adab ketika bercakap dengan rakan. Seperti yang sedia maklum, saya dan rakan-rakan merupakan seorang pelajar. Jadi, sebagai seorang pelajar, ketika hendak bercakap dengan rakan, kita mestilah menggunakan bahasa yang baik dan bermanis muka. Kita juga perlu bercakap dengan mereka secara berlemah lembut dan tidak menyakitkan hati mereka, seperti memalingkan muka apabila bertemu dan berburuk sangka kepada mereka. Imam Al-Tirmizi dan Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik." Kepentingan adab dan etika sosial yang benar dapat membantu mengeratkan hubungan kekeluargaan. Hal ini kerana adab yang diamalkan dapat mengelakkan kita daripada melakukan sesuatu hal yang dapat mengguris hati ahli keluarga kita. Selain daripada itu, hubungan dengan ahli keluarga akan lebih rapat dan dapat menimbulkan perasaan yang lebih bahagia. Hal ini juga dapat mengelakkan berlakunya persengketaan yang akan mengguris serta memecah belahkan hubungan kekeluargaan. Selain daripada itu, ia juga dapat membantu kita melahirkan model insan yang berakhlak mulia, kerana adab dan etika sosial yang benar amat berkait rapat dengan modal insan seseorang yang berakhlak mulia. Serta adab yang baik dapat melahirkan modal insan yang berakhlak mulia dalam generasi muda pada masa kini. Sebagai contoh, ramai generasi muda yang tidak mempunyai akhlak yang mulia kerana mereka tidak mengamalkan adab dan etika sosial yang benar yang amat diperlu dan amat perlu diguna pakai dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aina Adilah binti Muhammad Izzat, bersama rakan saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang sistem nilai dalam budaya masyarakat Malaysia. Seperti yang kita tahu, bangsa dan budaya Malaysia menjadi asas kepada pembentukan tamadun Malaysia. Kedatangan agama Islam ke alam Melayu menjadikan bahasa dan budaya Melayu sangat penting dalam kehidupan. Secara khusus, dengan berpegang teguh kepada adat istiadat dan pantang larang orang terdahulu merupakan salah satu nilai dalam masyarakat Malaysia. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, adat menyambut kelahiran bayi dan adat perkahwinan. Hal ini telah membentuk nilai budaya masyarakat Melayu yang tinggi sehingga kini. Memandangkan kebudayaan mencakupi segala bidang kehidupan manusia adalah penting untuk saya membahaskan budi pekerti masyarakat Malaysia. Dalam kata erti lain, sikap bersopan santun akan membentuk masyarakat yang penyabar dan penyayang. Pendidikan moral memang sesuai untuk membentuk masyarakat lain supaya berakhlak mulia. Untuk membina masyarakat yang sopan tingkah lakunya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting kerana merekalah yang mendidik anak-anak sejak dari kecil. Nilai bahasa dan budaya amat penting dalam pembentukan negara bangsa. Masyarakat Malaysia amat menitik beratkan perlakuan seseorang dalam meletakkan kedudukannya dalam sesebuah masyarakat. Nilai-nilai ini dijadikan sebagai teras kepada pembentukan dan pembinaan bangsa Malaysia. Assalamualaikum. Saya Siti Adilah binti Zainul ingin menjelaskan tentang sistem nilai dalam budaya masyarakat Malaysia. Seperti yang diberitahu oleh rakan saya tadi, sistem nilai merupakan teras dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang nilai memuliakan yang tua. Dalam masyarakat Melayu, menghormati dan memuliakan orang tua merupakan nilai yang jelas sekali berlaku dalam kehidupan seharian. Dalam konteks Islam, baginda SAW tidak mengiktiraf umat apabila mereka tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi orang yang muda.
Oleh itu, kita hendaklah menghormati orang tua supaya tidak melakukan kesalahan dalam hidup. Selain itu, saya ingin menjelaskan nilai meraihkan tetamu. Meraihkan tetamu merupakan satu nilai yang penting dalam masyarakat Melayu. Mengikut ajaran agama Islam, tetamu hendaklah dilindungi, dimuliakan dan dilayan dengan sebaik mungkin. Malah, tuan rumah disunatkan berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri demi menjaga dan menghormati tetamu. Sebagai contoh, tuan rumah hendaklah menghidangkan makanan dan minuman untuk tetamu. Oleh yang demikian, tetamu mestilah dipandang baik dan diraihkan dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya, sistem nilai hendaklah diterapkan dalam diri masing-masing supaya negara dapat hidup aman dan harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aqilah binti Muhammad Setia. Saya ingin menerangkan tentang kepentingan khidmat bakti kepada masyarakat. Pertama sekali, saya ingin menerangkan maksud khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Kerja-kerja kemasyarakatan adalah untuk meringankan beban, memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti tertentu. Tentunya aktiviti seumpama ini amat dituntut oleh Islam. Seterusnya, antara kepentingan khidmat bakti kepada masyarakat ialah dapat mengajar kita untuk memahami erti menghormati sesama manusia. Menghormati sesama manusia amatlah penting dalam kehidupan kerana dapat mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan sesama manusia. Dengan ini, kita dapat hidup dengan lebih aman dan damai. Seterusnya, mengubah personaliti individu secara positif. Dengan ini dapat membuka mata semua orang untuk lebih bersyukur dengan apa yang ada kerana lebih ramai yang susah di luar sana dan tidak mempunyai tempat tinggal. Dan akhir sekali dapat melahirkan masyarakat yang penyayang. Ini akan menjadikan kita lebih prihatin terhadap masyarakat di sekeliling kita, terutamanya yang memerlukan bantuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Fuan Tasha Pitua Iskandar akan menerangkan kepentingan khidmat bakti kepada masyarakat. Budaya ini boleh dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan seharian kita kerana 1001 kemaslahatan boleh diperolehi. Salah satu kepentingan amalan ini adalah dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seperti belajar bersama, bertoleransi dan bergaul mesra dengan anggota masyarakat tanpa mengira apa jua warna kulit ataupun status individu tersebut. Apabila wujud sifat ini, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Selain itu, kepentingan amalan khidmat bakti dalam masyarakat juga akan menyebabkan segala urusan yang dilakukan akan menjadi lebih mudah. Apabila semua lapisan masyarakat menunjukkan sikap kerjasama yang tinggi, segala perkara atau pekerjaan yang ingin dilakukan akan berjalan dengan lancar. Tambahan pula, apabila kerjasama dapat dipupuk, maka hasil kerjasama tersebut pasti membarasangkan. Jadi masalah yang membelenggu individu tersebut selama ini pasti akan menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Sekian, terima kasih.